Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, insya-Allah kita dapat teruskan usaha kita untuk menambah ilmu, pengetahuan, maklumat untuk perjalanan kita di atas jalan agama ini, insya-Allah. Dan pada malam ini kita sampai ke bab yang ke-41 daripada kitab Sahih Mukhtasar Sahih Muslim. Jadi mengikut kepada tajuk-tajuk bab pada malam ini, mungkin pengajian kita pada malam ini lebih kepada sima'il hadis, iaitu majlis mendengar hadis. Saya akan syarahkan juga, ya. Sebab kerana sebahagian hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang saya fikirkan maklum konten bicara dia itu bagi diri seorang muslim, ya. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh lihat hadis yang ke-63, bab yang ke-41 tu, kita boleh lihat Islam dibangun di atas 5 paksi, ya, pondasi ataupun rukun lah. Jadi hadis ni secara jelas kita pun maklum bahawa dia adalah salah satu daripada hadis yang mensabitkan rukun Islam. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsah. Ala an yuwahhada Allah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Faqala rajulun al hajj wa siyamu Ramadan. Qala لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik. Cuma kita dapat maklumat barulah apabila kita lihat dalam hadis ni, ya, ada pertanyaan daripada sahabat. Kita akan bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi rukun, ya? 5 paksi, 5 teras, iaitu yang pertamanya yuwahhadallah, yuwahhadallah, okey, iaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, ataupun kita sebut sebagai asy-syahadah, iaitu pengakuan kita di atas 2 kalimah syahadah, ataupun lebih tepat lagi i'tiqad kita di atas kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Baik. Yang keduanya wa ita'iz zakah, wa iqamis salah, iaitu mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa siyam Ramadan, puasa Ramadan, wal hajj, dan juga haji. Faqala rajulun, ada seorang sahabat dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, apa dia tanya? Apakah urutannya haji dahulu atau puasa Ramadan? Dia kata al-hajju wa siyamu Ramadan. Al-hajju wa siyamu Ramadan, sebut haji baru puasa Ramadan. Okey. Qala la, siyamu Ramadan wal hajj. Ya, jazakumullah khairan. Okey. Apa kata Ibnu Umar? Tidak. Ya. Puasa Ramadan dahulu, okey, kemudian barulah haji. Okey. Ibnu Umar berkata, hakadha sami'tuhu min Rasulillah SAW. Demikianlah yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Majoriti pandangan para ulama, khususnya dalam mereka yang mutqin dalam bidang akidah ini, para ulama akidah menyatakan bahawa rukun Islam ni dia ada tertib dia. Di mana sandaran dia? Hadis ni. Okey. Jadi kalau kita lihat rukun Islam ini, rukun, apa makna rukun?
Rukun jamak dia ruknun, dia punya jamak ataupun plural dia arkan. Ya, arkan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa nama qori-qori belakang tu al-arkani, itu bukan jamak rukun, bukan. Ada kan? Di Saudi kan ada beberapa qori-qori imam-imam kita tengok belakang tu al-arkani. Syekh Dr. Ayyub Al-Arkani, tak silap saya, yang Dr. Ayyub meninggal, Imam Madinah dulu tu, bekas Imam Madinah. Al-Arkani itu arakan. Arakan Rohingya. Al-Arakani itu semua adalah etnik-etnik Rohingya yang telah berhijrah ke Saudi lama. Itu yang kalau tengok Syekh, ada seorang qari dia popular lah, Syekh Abdul Wahid apa saya pun lupa, tapi belakang dia Al-Arakani. Al-Arakani itu arakan, bukan arkan. Arkan ni kalau kita tengok arkan bahasa Arab itu jamak plural kepada rukun. Okay, rukun, banyak rukun, dia arkan. Apa makna rukun? Kalau kita tawaf Kaabah dia ada rukun. Rukun Hajarul Aswad, lepas tu kita ada rukun dua rukun yang asal dibina, rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Kemudian ada rukun baru yang terbentuk hasil daripada bentuk Kaabah yang petak 4 segi itu, rukun Iraqi dan juga rukun Syami. Rukun ni makna dia sudut. Rukun makna dia sudut. Okey, kan kita tengok sudut kan, bukan bucu, sudut. Okey, bila kita tengok sudut ni dia, saya tak tahulah, saya tak mahir lah dalam bidang construction, tapi kalau orang buat sudut ni dia ada paksi dia. So dia ada tiang dia ada konkrit dia kat situ. Okey, maka sebab itulah dipanggil sebagai rukun. Ini keindahan bahasa Arab. Kenapa disebut sebagai rukun? So Islam ni dia ada paksi dia. So macam mana nak kenal seorang Muslim? Ini 5 paksi. Okey, 5 paksi. Sebab apa perbezaan kalau kita bahas rukun Islam dengan rukun rukun iman? Rukun iman kita tak nampak. Betul tak? Rukun iman kita tak nampak. Kita boleh tengok satu orang Muslim, perempuan, pakai tudung labuh. Okey, lawyer tak payahlah. Pakai tudung labuh, mengaku Muslim, nama pun Muslim, tapi i'tiqad pelik-pelik. Kan? Keimanan dia pada Rasul tu macam mana hina Nabi. Kalau apa dia cakap, kalau nak apa? Kalau nak tengok bab rumah tangga ni jangan tengok Nabi, contoh. Berlaku penghinaan secara jelas. Kita nampak setelah dia bercakap. Okey. Tapi secara umum rukun iman ni benda yang kita tak nampak pada seseorang. Tapi rukun Islam itu adalah cerminan kepada keislaman seseorang. Jadi bila macam mana kita nak tengok, kita nak nilai seorang ni Muslim ataupun tidak? Dia menunaikan salat, dia seorang Muslim. Okey. Dia berpuasa, dia seorang Muslim. Dia menunaikan haji, dia seorang Muslim. Benda-benda inilah yang menyebabkan kalau kita tengok berlaku perbahasan panjang, ya, berkaitan dengan golongan Syiah, yang ada sebahagian para ulama yang tak setuju bila mana ada orang yang menyatakan Syiah ini kafir, terkeluar daripada Islam dan sebagainya. Saya tak nafikan ada perbahasan itu. Ada orang yang menganggap bahawa kita tak boleh kata dia kufur, tak boleh kata dia kafir, tak boleh kata dia begini dan begini. Dan di sana juga ada pandangan-pandangan lain, kerana orang mengenali Syiah pun tak sama antara setiap seorang. Cumanya saya sebutkan antara perkara yang mereka bahaskan adalah kerana mereka melihat orang-orang ini bersolat, orang-orang ini menunaikan haji. Sekarang tak tahu, rasa tak ada kot, dah tak boleh masuk Saudi kan. Dululah kalau tengok kan, dia solat, dia haji, walaupun orang yang tahu mereka itu bertaqiyah, mereka itu berpura-pura. Jadi atas alasan mereka lihat, oh ya, Syiah masih tunai solat, Syiah masih buat haji, itu maka kita iktiraf mereka itu sebagai Islam. Ini pada sebahagian golongan lah yang menganggap mereka itu min ahlil Islam, daripada ahli, masih lagi min ahlil qiblah dia panggil, daripada ahlul qiblah, cumanya dengan i'tiqad akidah yang bid'ah, mereka kata begitu. Tapi tak semua setuju begitu. Saya pun tak setuju dengan pandangan begitu. Sebab apabila kita lihat pada hari ini, mereka telah menzahirkan ciri-ciri amalan yang boleh kita kata kontra dengan rukun Islam ini. Okay, antaranya salat mereka zahirkan rupanya bukan, pada pengamatan mereka sebenar bukan menghadap Kaabah. Dia ada kiblat lain. Dia ada kiblat Karbala pula. Sedangkan salat dalam menghadap kiblat ini dia sabit daripada Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ini perkara yang ijma' yang memang sah.
Tak ada mana-mana para ulama berselisih pandangan bahawa wujudnya tempat lain yang kita boleh hadap ketika mana kita salat, tak ada. Maka bila kita lihat keadaan itu, baru kita nampak macam mana kita nak iktibar seorang itu Muslim apabila pengamalan dia tidak sama. Okey, baik. Jadi 5 asas rukun Islam ini adalah perkara yang dapat dilihat jelas mencirikan seseorang itu adalah orang Muslim. Okey, baik, insya-Allah. Cuma dia ada turutan pertanyaan di situ, al-hajju wa siyamu Ramadan. Sebab apa? Sebab Ibnu Umar kata puasa Ramadan dulu baru haji, kan? Kemudian orang ni bertanya, adakah haji dulu? Sebab ada riwayat sebut haji dulu baru puasa Ramadan, dia terbalik. Tetapi wallahu alam, perkataan yang disebut oleh Ibnu Umar ini sangat kuat apabila beliau sendiri menyatakan bahawa aku mendengar daripada Nabi SAW dengan tartib yang sedemikian. Wallahu alam. Sama ada hikmah atau tidak pada tartib itu, wallahu alam. Okey. Bukanlah kita tak ada petunjuk yang jelas apakah hikmah di sebalik perkara tersebut. Ada para ulama menyatakan bahawa mereka cuba ulaslah. Antaranya mereka menyatakan bahawa 4 yang asal ini dia tidak ada excuse bagi seseorang itu, tetapi yang akhir itu bagi haji dia punya syarat dia ketat. Haji ni. Kan kita tengok haji ni, bila kita tengok haji ni syarat dia ada syarat lain. Dia ada syarat apa? Istita'ah, dia ada syarat kemampuan. Yang baru-baru ni dibincangkan untuk diletakkan syarat itu kepada jemaah haji, kan. Maknanya siapa nak pergi haji dia kena mampu. Sebab ada orang dia tidak mampu, jadi ura-ura sebelum ni, kerajaan sebelum ni, okey. Ura-ura sebelum ni yang kata haji ni siapa boleh keluar 25,000 dia pergi. Berdasarkan prinsip kemampuan itu. Macam tu. Okey, tapi benda tu tak adil lah. Jadi bila kita lihat di sini, ada sebab mungkin kenapa haji diletakkan yang terakhir. Antara lain juga bila kita lihat haji diletakkan yang terakhir kerana dia pensyariatan dia yang akhir. Haji ni disyariatkan, ada kata 9, ada kata memang disyariatkan dalam tahun yang ke-10 Hijrah itu sendiri. Pada musim haji tahun ke-9 Hijrah, Nabi kan tak pergi Mekah tahun itu. Nabi pergi Mekah direct tahun ke-6 Sulhul Hudaibiyah. Nabi pergi ke tahun ke-7 Umratul Qadha. Nabi pergi tahun ke-8 Fathu Makkah. Nabi tak pergi tahun yang ke-9. Nabi disibukkan dengan kedatangan delegasi kabilah-kabilah yang bertanya dan memeluk Islam. Cumanya Nabi hantar siapa? Siapa ingat? Saya sebut dulu. Nabi hantar siapa? Abu Bakar dan ditemani oleh Abu Hurairah. Pergi ke mana? Mina, untuk memberikan ucapan. Ya, apa ucapan tu? Nabi SAW pesan supaya untuk tahun hadapan hanya kaum muslimin sahaja dibenarkan melakukan ibadah dalam Masjidil Haram dan melakukan ibadah haji. Sebab masa Fathu Makkah, adakah kaum muslimin semua masuk Islam? Tidak. Masih ada lagi golongan musyrikin. Dan pada tahun ke-9 itu pun Nabi tak larang lagi. Orang-orang musyrikin nak masuk Mekah, nak buat haji, mereka silakan. Tapi itu the last tahun yang terakhir. Dan rupa-rupanya arahan itu telah menjadi penyebab juga orang-orang musyrikin di sekitar semenanjung tanah Arab ni mereka memeluk Islam. Sebab mereka cintakan ibadah haji itu. Sebab itu Allah katakan wa'addim fil hajji bin nasi ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dalam surah Al-Hajj. Kan, serulah mereka melakukan haji, seruan Allah Azza wa Jalla ke atas Nabi Ibrahim. Serulah mereka, yakni manusia ini, untuk menunaikan haji. Pasti mereka akan datang kepada kamu sama ada dalam keadaan berjalan ataupun menunggang kenderaan. Dan benda tu realistik sehingga ke hari ini. Orang Arab ni dia cinta ibadah haji tu. Tapi bila mana mereka tengok Nabi dah tak bagi dah buat haji, kerana tahun hadapan itu peruntukannya hanya untuk kaum muslimin, dan Nabi nak ajar macam mana syariat haji yang sepatutnya, maka mereka mengambil sikap pada masa itu macam tak ada pilihan kerana kita sayangkan haji ini, maka sebahagiannya telah memilih untuk memeluk Islam. Gitulah. Okey. Allahu alam. Okey, baik, insya-Allah. Ada soalan hadis ni? Sambung bab ajaran Islam yang terbaik. An Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Qala tut'imu at-ta'am
wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah SAW menyatakan bersabda memberi makan orang lain yang tidak mampu. Ya ke yang tidak mampu di situ? Itu tafsiran kan? Tak ada kan? Tut'imut ta'am, memberi makan. Okey, ya, memberi makan yang terbaik adalah ke atas orang yang tidak mampu. Betul. Tetapi tidak bermaksud memberi makan hanya ke atas orang yang tidak mampu. Kerana memberi makan dia ada dua. Pertamanya sedekah, yang keduanya hadiah. Kedua-duanya merupakan kebaikan. Cuma daripada segi aula pemberian, ya, kepada orang yang tidak mampu. Sebab tu kalau kita tengok pembahagian korban, dia kena ada bahagian fakir. Sekiranya ada orang fakir dalam apa syarat dia? Dalam pemukiman tersebut, ataupun dalam, kalau kita hari ini dalam qaryah itu, dalam kawasan itu. Okey, sebenarnya tapi hari ini kalau kita tengok sebahagian kawasan, dia tak ada orang fakir. Orang fakir tak ada. Kan? Kawasan-kawasan elit, kawasan rumah mahal, mana ada orang fakir? Kan? Adakah kewajipan mereka memberikan bahagian fakir daripada daging korban itu? Tak wajib. Sebab tak ada. Cumanya ada inisiatif lain kan? Sebab ada NGO ambil dan mereka bawa ke tempat-tempat orang lain. Boleh, hukum dia harus. Maksudnya begitu. Jadi kebaikan ataupun pemberian pertama yang kita nak beri, yang paling aula adalah memberi kepada orang yang tidak mampu. Okey, sama juga macam kalau kita tengok dalam bab hutang. Hutang ni orang pemberi hutang, pemiutang. Seorang pemiutang yang paling baik, apakah yang dia lakukan pada hutang dia? Orang kita panggil halal ataupun memaafkan hutang. Apa maksud memaafkan hutang? Memberikan langsai lah. Kira langsai. Itu yang terbaik bagi seorang pemiutang. Pernah tak orang hutang kita sampai masa kita tuntut, dia tak bayar kita tuntut, lepas tu dia balas balik kat kita? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tidak sabar. Contoh. Lepas dia bahas lepas tu dia bahas, dia cari lagi dalil. Dia tak mau bayar hutang, dia pergi cari dalil kata kan. Ada dalam riwayat Muslim ni juga, seorang lelaki ni Allah kata pada malaikat, permudahkan urusan akhirat dia. Dia tak ada kebaikan. Dikatakan lelaki ni hidup 500 tahun, kaum umat terdahulu. Tak ada kebaikan. Hanya sahaja dia pernah memberikan penangguhan hutang kepada seorang penghutang. Dia suruh pekerja dia pergi kutip hadis daripada Huzaifah. Ya, dia kutip riwayat Muslim. Dia kutip atau orang tu tak mampu. Tuan tu kata tak apalah, kamu mudahkan urusan pembayaran dia. Dan dia sebut benda ni di hari akhirat, maka dia mendapat keringanan hisab di hari akhirat. Lelaki tu. Ya betul, saya katakan dalam syarak ni, dalam Islam, kebaikan pemberi hutang adalah menghalalkan hutang. Itu paling baik. Kedua, meringankan hutang tersebut. Maksud dia berikan tempoh penangguhan. Okey. Catat syai'an dengar kan? Sebab kita kena maklum, hadirin sekalian, zaman Nabi orang berhutang kerana keperluan. Orang berhutang kerana tak makan. Zaman kita orang berhutang bukan lagi kerana keperluan. Ada orang dia berhutang disebabkan benda-benda yang apa kita kata, ya. Mungkin orang berhutang kerana dia nak beli kereta baru, tak cukup down payment, dia berhutang. Mungkin hari ini orang berhutang kerana nak bayar deposit rumah contoh. Tetapi mungkin ada rumah yang lebih murah kan, tapi dia nak ambil rumah yang tersebut, rumah dengan kadar sekian. Boleh kita katakan pada hari ini bukan semua orang berhutang itu di atas dasar keperluan, dan bukan semua orang yang berhutang itu susah pada hari ini. Itu realiti dia. Okey. Ada orang berhutang kerana nak berniaga. Betul tak? Dia bukan susah tetapi nak mulakan perniagaan. Tak cukup modal dan sebagainya. Itu bukan hutang kerana keperluan dan itu bukan hutang kerana kepayahan. Jadi ada situasi yang berbeza di sana. Okey. Bila kita lihat golongan-golongan seperti itu, tidak wajar kita maafkan ataupun kita mudahkan mereka, kerana itu akan mendidik mereka ke arah bukan kebaikan,
malah kita menyemai pula sikap buruk yang ada pada diri mereka tu. Terus menerus. Cumanya orang tanya, kadar mana kita nak minta ni? Ya. Kadar kita tidak melampau lah. Maksudnya kadar di mana tak sampai ke tahap melampaui batasan dalam pertembungan itu. Kalau dah sampai melampaui batasan apa semua, tak apalah, mungkin kita kena redha lah dengan apa yang kita telah beri itu. Sebab kita dah minta dan kita dah tunaikan tanggungjawab, cuma orang tu tak bagi pada kita. Macam tu. Okey. Dengan demikian kita lihat memberi makan paling afdal adalah kepada orang yang tidak mampu, tetapi itu juga tidak menafikan memberi makan kepada orang yang mampu, seperti mana belanja kawan-kawan dan sebagainya. Itu dikira memberi makan juga. Wa taqra'us salam, dan juga menyampaikan salam ala man arafta, ke atas orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak kamu kenali. Saya pesan sikitlah, insya-Allah sama-sama kita ni sebagai penuntut ilmu ni, insya-Allah kita kena hidupkan kita kena hidupkan budaya memberi salam ini agar dia dicontohi oleh orang lain. Sebab apakah hukum memberi salam? Apakah hukum melafazkan salam? Hukum asal melafazkan salam. Melafazkan salam ada dua, memberi salam dengan melafaz salam, ada beza. Melafazkan salam harus melafazkan salam. Duduk seorang-seorang tak ada kerja, Assalamualaikum. Haram tak? Tak haram. Sunat? Tak sunat juga. Apa dia nak bagi salam pada siapa? Hukum dia harus je lah, kan? Cuma jangan sampai orang nampak lah. Confirm orang kata, tukar kerajaan tu macam ni, contohlah, kan? Tak, bukan. Okey. Melafazkan salam harus hukum asal. Memberi salam, dia hukum dia adalah sunnah, tuntutanlah, mustahab. Dia macam mana pun dia tidak wajib. Tetapi cuma ada para ulama membahaskan bahawa ada tempat memberi salam ni wajib. Contohnya ketika mana kita minta izin bertemu seseorang, ketika mana kita ingin masuk ke kediaman seseorang, itu ada tempat-tempat yang wajiblah dalam memberi salam, termasuk solat. Assalamualaikum warahmatullahi, itu pun adalah melafazkan salam. Baik. Okey, kita lihat balik. Cumanya di sana ada perbahasan, apakah hukum kita menggantikan lafaz salam dengan lafaz yang lain, ataupun kita menggantikan lafaz salam dengan bentuk lain. Okey, di sana ada beberapa isu. Yang pertamanya, apabila kita menggantikan lafaz salam dengan lafaz agama yang lain. Okey? Dengan niat untuk meniru syiar agama itu. Contoh dia ada hadis yang sahih di mana Nabi SAW menyatakan bahawa taslimul yahud bi isyaratil asabi', salam orang Yahudi dengan isyarat jari. Okey, jari. Tak tahulah macam mana. Macam ni ke? Peace ke? Tak tahulah macam mana. Mungkin peace lah kot. Wallahualam. Kena tengok orang Yahudi. Sebab orang Yahudi, dia kadang-kadang dia bertemu sesama mereka, mereka tak sebut dah shalom tu. Dia tak bagi salam dah. Dia buat isyarat tangan dah. Macam tu. Dan wa taslimun nasara, cara salam orang Nasrani pula adalah dengan mengangkat tangan. Dia jumpa tu, dia angkat tangan depan-depan. Depan, Assalamualaikum, dia tak sebut dah. Macam tu lah cara. Okay? Kalau kita mengambil kaedah itu dengan niat mentakzim, memuliakan syiar agama itu, maka hukum dia haram. Tak boleh. Okay? Ya, sebab di sana ada hadis sahih juga. Hadis Asma binti Yazid. Asma binti Yazid kata Nabi pernah bagi salam pada kami dengan isyarat tangan, dan kami tak dengar apa-apa lafaz. Cuma Al-Imam Nawawi komentar hadis tu, nak memurnikan, sedangkan Nabi pernah sebut taslimun nasara bi isyaratil kaf, tak cara salam orang Yahudi dengan Nasrani dengan cara angkat tangan. Imam Nawawi memurnikan hadis tu, beliau menyatakan bahawa ada dua pandangan di situ. Pertama menyatakan bahawa Nabi melafazkan juga tapi tak didengari. Yang keduanya adalah, yang ini memang pastilah, Nabi memberi isyarat daripada jauh. Kerana salam ni kalau jauh, dia salam ni tak dituntut sehingga kita melontarkan suara. Jelas tak? Orang Assalamualaikum, jorok macam tu, tak payah. Kalau jauh tak apa. Dia lafaz ni dengan lafaz yang biasa saja. Macam tu. Okey? Tapi kalau kita sengaja menggantikan lafaz salam dengan bentuk salam agama lain, dengan memuliakan, maka hukum dia mutlak haram. Yang kedua, menggantikan lafaz salam dengan satu budaya lain. Ini yang banyak berlaku pada orang kita.
Walaupun dia menunjukkan hemah budi bahasa dia. Orang kerja KFC, selamat petang ke, makan sini ke bungkus, dia tanya. Kan? Macam itulah. Dia boleh bagi salam. Dia tu Melayu Islam macam kita. Kita pun dia nampak kita Melayu Islam tapi dia bagi, dia tak sebut lafaz salam. So sebenarnya benda ni budaya je. Budaya. Kalau kita pergi ke negara Arab, kita akan tengok. Okey. Di Mesir orang naik bas bagi salam. Kalau dia tu memang betul-betul ada jiwa Islam, dia naik bas bagi salam. Assalamualaikum. Ya, naik bas. Salam. Bila turun ada yang bagi salam dan ada yang cakap terima kasih. Ya. Saya buat benda ni dekat driver bas kat Malaysia, dia terkejut. Saya jarang naik bas, tapi kadang-kadang terasa nak naik bas. Ada saya naik bas baru ni dalam 2 bulan lepas. Daripada Kuala Kangsar balik ke Shah Alam, masa turun kata terima kasih. Dia nampak muka tercengang. Salam. Ya. Mungkin dia rasa tak biasa lah. Mungkin sebab di Malaysia budaya kita buat macam tu tak? Tak kan? Saya kata tak budaya. Turun bas kata terima kasih. Tak ada kan? Tak ada. Itu. Jadi saya ingat kita lah di kalangan penuntut ilmu ni, kadang-kadang ilmu ni kita ada bab-bab kita bahas panjang tapi amal tak boleh nak buat. Tapi bab ni saya rasa antara perkara yang kita kena muliakan lah. So kita pergi mana-mana, kita top up tol ke apa-apalah, pergi mana-mana ke, pertemuan pertama tu insya-Allah kita boleh mulakan dengan salam. Ya. Kalau kita yakin tidak menimbulkan apa-apa fitnah, harus saja. Tapi kalau tak tahulah, masalah juga kan. Kalau kita rasa boleh menimbulkan fitnah, janganlah. Apa-apa benda pun kalau dia boleh menimbulkan fitnah walaupun dia satu kebaikan, maka kebaikan itu tidak dituntut pada waktu tersebut. Baik, insya-Allah. Apa contoh dia? Tertidur. Katalah ada kita tidur sini, tertidur tak sedar. Entah macam mana dia tidur dalam bilik tu kan, contohlah. Contoh je, tak pernah berlaku ni. Contoh je, tidur je, dia tak sedar. Dan tak ada siapa tahu dia dalam bilik tu. Dengar-dengar ustaz dah bercakap kat sini. Ya Allah, dia tidur sampai pukul 9. Contoh. Pukul 9 ustaz dah mula kuliah. Dia tak solat subuh lagi. So, apa kafarah dia? Dia kena solat langsung kan. Dia kena solat di tempat orang tak nampak. Dia tak boleh pergi solat kat situ. Dia solat kat situ, siap angkat tangan doa kunut lagi. Orang nampak, confirm bahawa Allah teruk ya. Orang kata. Contoh, tak boleh lah. Walaupun benda tu kan kewajipan. Dia kewajipan tapi tidak boleh dizahirkan. Ini sabit seperti mana hadis riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kan Aisyah kata Nabi solat selepas asar. Solat sunat selepas asar. Kan? Benda ni. Kalau tuan-tuan tengok Dr. Mazhar saya nampak antara yang cenderung ni tak apalah, rekod pun tak apa sebab sama-sama kita kan. So Dr. Mazhar saya tengok dalam pandangan, beberapa pandangannya antara yang membawa juga, mengutarakan juga keharusan solat sunat selepas asar. Okey, solat sunat selepas asar bukan pada waktu mutlak terbenam. Terbenam matahari memang haram, komplit. Memang haram jelas. Tapi antara selepas asar tu memang ada perbahasan yang kata boleh dan tak boleh. Nabi buat. Okey, Nabi buat. Sebab tu hadis tu kalau kita tengok macam tu saja, kalau kita tak tahu cerita dia, kita akan confuse kenapa Nabi solat selepas asar. Sebab Aisyah kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini ba'da al-'asri hatta wafatih, sehingga baginda wafat. Tapi apa yang Aisyah kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah walam yusalli fil masjid. Nabi tidak pernah melaksanakannya di masjid. Nabi solat di rumah. Ada sebab lah tu. Maknanya ada perkara kebaikan yang kita tak boleh zahirkan atau kita tak boleh laksanakan pada satu-satu perkara itu kerana menimbulkan fitnah. Allahu a'lam. Dulu ada isu janggut ni, kawan-kawan saya dulu pergi ke masa zaman 2000 berapa tahun berapa itu, dia ada isu sikit lah. Ada orang tu nak pergi ke US. Jadi dia kata masa tu siapa ada janggut je kena tahan, siapa jaga janggut je kena tahan. Jadi macam mana? Dia kata boleh ke buang dan tak boleh buang dan sebagainya. Bergantung kepada banyak perbahasan lah. Kita tak boleh nak kata tak boleh langsung, dan kita pun tak boleh nak kata boleh langsung. Mengikut kepada kesesuaian dia juga pada masa itu. Wallahu a'lam. Ada satu masa lah, pada satu masa itu, tapi tak. Dan orang tu pun dia ada masalah sikit pada rekod perjalanan dia kan. Jadi kes-kes khusus macam tu kita kena tengok lah. Dia ada menimbulkan fitnah yang mudarat ataupun
Kalau mudarat, sejauh mana pula mudarat dia. Gitulah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Hadis yang panjang insya-Allah. Islam, haji, hijrah menghapuskan dosa masa lalu. Okey. Ani ibni Shimasah al-Mahri qala hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Okey, ini satu kisah daripada Abu Ibni, silap tu ya, Ibni Shimasah al-Mahri. Qala, dia telah menyatakan ya, kami mengunjungi Amr ibn al-As. Masuk Islam bila? Amr ibn al-As tahun ke? Tak ingat? 7 Hijrah. Lewat ya, dia lewat masuk Islam. Ketika dia sedang sakarat menjelang wafat, ketika mana dia sedang nazaklah, ketika dia sedang sakit yang membawa kepada kematian dia. Okey, siqayatil maut. Fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Ya, yang mana beliau menangis lama dan memalingkan wajahnya ke dinding. Okey, dinding, jidar, dinding. Tak payah tulis tembok lah. Kan tengok tembok mana pula nak mati ada tembok dan sebagainya. Dinding rumah dia. Ya, baik. Kadang terjemahan ni main peranan juga. Kadang terjemahan tu dia sampai kita tak boleh nak faham konteks kisah tersebut. Baik. Faja'ala ibnuhu yaqul ya abatahu ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza. Ya, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza. Sehingga anaknya berkata kepadanya, wahai ayahku, bukankah Rasulullah telah memberikan khabar gembira kepadamu? Bukankah Rasulullah telah memberikan khabar gembira kepadamu? Diulang 2 kali melihat ayahnya dalam keadaan menangis. Okey, siapa anaknya pada masa ini? Ya, Abdullah ibn Umar ibn al-As. Itu masyhur. Ya? Baik, sahabat yang masyhur. Baik. Qala fa aqbala biwajhihi. Kemudian dia palingkan, dia lihat, dia tunjukkan wajahnya. Faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Kemudian dia berkata, sesungguhnya bekalan yang paling utama yang harus kita siapkan adalah 2 kalimah syahadah bagi setiap orang. Inni kuntu ala atbaqin salas. Ya. Sesungguhnya aku pernah berada di atas 3 keadaan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuh falau muttu ala tilkal hali lakuntu min ahlin nar. Aku melihat keadaanku dan menyadari bahawa tidak ada orang yang kebenciannya kepada Rasulullah melebihi diriku saat Amr ibn al-As sebelum sebab dia kawan dengan siapa? Khalid ibn Walid. Ya? Khalid ibn Walid pun lewat masuk Islam dan antara orang yang sangat membenci, memusuhi Nabi SAW. Okey. Tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada aku dekat dengan beliau yang baginda sehingga aku boleh membunuhnya. Sebab Amr ibn As dia sebut bahawa dalam hatinya dia pernah ada rasa untuk bunuh Nabi. Nabi pernah disakiti tak dari segi fizikal oleh musyrikin Mekah? Siapa yang pernah pukul Nabi? Ada tak? Kalau kita tengok dalam sirah, dia ada 2 kisah saja. Dari kelebihan Nabi, pertamanya Nabi ni tak pernah ditangkap, betul? Nabi tak pernah dipenjarakan dan Nabi tak pernah dipukul jasad baginda itu sehingga baginda rebah dan sebagainya. Ini mungkin Allah lindungi Nabi lah. Tapi pernah berlaku dah, ada. Satu kisah riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, orang yang campak Nabi dengan isi perut unta tu. Itu satulah. Itu pun dia tak pukul Nabi. Dia anaya lah. Dia ambil tu, dia campak, dia nak bagi kotor macam tu je. Okey. Tapi orang yang pernah pukul Nabi dengan tangan dia adalah Abu Lahab. Sebab tu turun tabat siya. Tuan tanya kenapa di tangan? Tabat siyada abi lahabiu wa tabba. Tabats itu, kalimah tabats itu Allah turunkan surah itu kerana lisan Abu Lahab
ketika Nabi mengumpulkan keluarganya, Abu Lahab kata, tabballaka ya Muhammad, dia kata, ajama'tana lihadha. Tabban digunakan perkataan itu juga oleh Abu Lahab. Celakalah, satu kalimahnya sangat keras dalam di sisi orang Arab. Celakalah kamu wahai Muhammad, Abu Lahab kata, kerana apa? Kerana adakah kamu menghimpunkan kami kerana urusan ini semata-mata? Nak hina Tuhan-Tuhan kami. Begitu. Itu satu. Kemudian kenapa Allah kata yada? Yadan, kedua tangan. Sebab tangan Abu Lahab adalah tangan yang pernah pukul Nabi. Dia pernah bawa batu, dia pegang batu dan dia hentak Nabi dengan batu. Itu Abu Lahab pernah buat. Dan termasuk juga isterinya Ummu Jamil ibn Harab ibn Umayyah. Isteri Abu Lahab adik kepada Abu Sufyan, ataupun gelarannya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni dia tak pernah pukul Nabi, tapi dia pernah buat apa? Dia pernah cari pohon dahan berduri. Saya lupa nama pokok dia. Memang ada dahan tu, dia berduri dan dia letak di depan rumah Nabi pada waktu malam. Sebab Nabi akan keluar masa gelap sebelum subuh tu, Nabi akan keluar dan Nabi terpijak. Ini antara orang yang pernah menganiayai Nabi secara fizikal, secara terus. Ini orangnya lah. Okey, antaranya adalah Abu Lahab dan juga isterinya. Baik. Tapi orang lain memang mereka berniat macam-macam. Suraqah ibn Malik memang nak pernah bunuh Nabi, Azam Umar ibn Al-Khattab pernah nak bunuh Nabi, ya, tetapi mereka tak pernah berjaya untuk buat apa-apa kepada Nabi. Ada seorang nama tak ingat, ada seorang Buraidah ke apa, dia dalam perjalanan hijrah dia nak bunuh Nabi tapi dia masuk Islam sudah, ya. Ada juga, ya. Termasuklah yang nak bunuh Nabi tekadnya adalah Amr ibn Al-As. Dan ini disebut oleh beliau sendiri ketika menjelang kewafatannya. Baik. Dan seandainya aku meninggal dalam keadaan tersebut, niscaya aku di kalangan penghuni neraka. Ini keadaan pertama Amr ibn Al-As. Okey. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi. Ketika mana Allah telah menjadikan Islam dalam hatiku, kata Amr ibn Al-As, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku datang kepada Nabi dan aku sebut, ya, ubsit biyaminak fal ubayi'ka, hamparkanlah ataupun hulurkanlah tanganmu, maka ya aku ingin membai'ahmu. Dulu masuk Islam ni dia bai'ah salam dengan Nabi lah. Itu tanda bai'ah. Itu zaman tu bukan zaman, sebab dia tangan kan, dia kata tangan ini ada tangan yang pernah membai'ah Nabi, macam tu. Sebab tu cerita Abdullah saudara susuan Osman ibn Affan tu yang murtad, lepas tu dia masuk Islam balik tu, dia menghulurkan tangan dia, Nabi tak mau salam. Kan? Macam tu. Kita tak boleh lah, kita kan gaduh-gaduh hari ni macam-macam orang ulur sangat, jangan salam dia. Macam tu. Itu tak betul. Sama-sama Muslim kita tak boleh buat macam tu. Haram bagi kita berdosa bila mana ada seorang Muslim menghulurkan tangan, maka kita tak mahu salam dengan dia. Ada tak orang buat? Ada. Musuh macam mana pun lah, tak setuju angin macam mana pun lah, beza manhaj macam mana sekali pun, selagi mana kita tahu kita pun tak berani nak kafirkan dia dan kita tahu dia seorang Muslim, mungkin ada beberapa perkara kita tak setuju, dia hulur tangan, kita sambut. Kita hulur tangan, dia tak sambut, maka atas dia. Macam tu. Okey, tak boleh kita nak nisbah begitu. Biar Nabi pernah buat kepada, siapa ingat sahabat tu namanya? Abdullah bin Sa'ad ke apa? Siapa namanya? Allahu, lupa. Saya pun tak ingat. Saudara susuan kepada Uthman ibn Affan. Dia murtad. Dia ikut hijrah Nabi. Dia masuk Islam di Mekah, ikut hijrah Nabi, tapi beberapa lama dia kata nak balik ke Mekah. Nabi balik, dia balik. Rupanya balik, dia declare dia murtad. Allahuakbar. Ada sebahagian para ulama kata dia tak murtad, tapi sebab dia rindu keluarga dia dan harta dia di Mekah, dia nak minta balik nak duduk Mekah, tapi dia tak nak kena ancaman orang Mekah, dia declare murtad lah. Sebab dia ada sebut satu benda dekat orang Mekah, dia kata aku, sebab dia ni penulis wahyu, dia kata aku tipu Muhammad dengan aku tulis lain daripada apa yang dia baca. Dia kata macam itulah dekat orang Mekah. Tapi Nabi pelik, sesungguhnya apa yang dia tulis tu sama seperti mana apa yang aku baca. Kenapa dia cakap macam tu kat orang Mekah? Itu yang confuse tu, cerita tu. Cerita tu betul, tapi perbuatan dia tu confuse. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin dia nak dapat suaka politik lah daripada pembesar Mekah untuk dia duduk di Mekah. Kan Uthman cari dia masa pembukaan kota Mekah, dia salam tu, dia hulurkan tangan 3 kali, Nabi tak hulur. Okey? 3 kali Nabi tak hulur. Sebab Nabi ni bila buat 3 kali Nabi tak hulur, kira dah mutlak lah. Sebab tu perintah Nabi kalau 3 kali Nabi bagi arahan, jadi wajib.
Berapa kali Nabi bagi arahan kepada para sahabat untuk berbuka ketika mana Fathu Makkah? Kan berlaku 19 Ramadan. 3 kali. Perintah pertama, majoriti sahabat tak berbuka sebab mereka rasa larat. Perintah kedua, majoriti sahabat telah berbuka. Perintah ketiga, semua kena berbuka. Sebab bila dah Nabi perintah 3 kali untuk satu situasi, maka perintah tu jadi wajib. 3 kali hulur Nabi tak sambut. Kali keempat Nabi baru sambut. Rezeki lah bagi dia, bagi sahabat ni. Okey, baik, insya-Allah. Ketika Allah menjadikan Islam berada dalam dadaku, aku mendatangi Rasulullah dan berkata, hulurkan tanganmu wahai Rasulullah, niscaya aku akan membai'ahmu. Kemudian Rasulullah menghulurkan tangan kanannya, fabasata bi yaminah, qala faqabattu yadi, aku pun salam. Nabi hulur tangan kanannya, maka aku pun salam. Qala ma laka ya Amr. Okey, Nabi hulur tangan. Tadi siapa minta hulur tangan? Amr ibn al-As minta Nabi hulur tangan sebab nak baik. Nabi pun hulur tangan, dia tarik tangan dia. Macam tu. Nabi geram lah macam orang bermain kan. Dia kata, malaka ya Amr. Ini bahasa Arab ni. Kalau kita tengok, kita nak kata apa benda ni, kita kata malaka. Macam tu. Malaka ya Amr. Okey. Orang Arab mesti dah. Marah lah tu. Kan? Banyak kali kena. Kalau kita kat Mesir ni ATM dia tak pantang buat 2 transaction. Kalau dah keluar kad, nak buat balik, beratur balik belakang. Kalau dia tengok kita masuk balik, ya syabab, dah marah. Macam tu. Cerita lama mengenang kembali. Sambung. Qala qultu aradtu an ashtarit. Rupanya Amr ibn al-As dia minta syarat. Okey. Qala tashtaritu bimaza? Kamu minta syarat apa? Kata Nabi. Qultu ayyaghfira li. Syarat dia, Allah maafkan semua dosa. Ini sebenarnya tanda keimanan. Nampak tak? Dia nak masuk Islam, dia minta syarat tu dulu. Allah mengampunkan bagiku. Qala ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah. Nabi kata, kamu tak tahu ke bahawa Islam ni, dengan Islam dia menghapuskan apa yang dilakukan sebelum daripada itu. Tapi saya ingat benda ni saya telah syarahkan sebelum ini dalam perbahasan-perbahasan dalam tajuk yang pelbagai, bahawa bukan mutlak keseluruhan dosa. Tetapi apakah dosa mutlak yang dihapuskan dengan keislaman seseorang? Dosa kesyirikan. Sebab bila dia Islam, dia tak syirik lah. Tetapi kalau dia kembali syirik, ya mungkin dosa itu. Tapi sebab Islam, maknanya Islam ni apa? Taubat. Taubat paling besar adalah taubat daripada kesyirikan, kekufuran kepada Islam. Itulah taubat yang paling besar. Jadi seorang masuk Islam, maknanya dia taubat lah. Dia taubat, dan dosa dia yang terhapus mutlak adalah kesyirikan. Baik. Nabi tambah, wa annal hijrata tahdimu ma kana qabliha. Sesungguhnya hijrah, ada pandangan di sini. Hijrah ni hijrah apa? Boleh jadi hijrah sebab Amr ibn al-As ni dia masuk Islam selepas hijrah. Jadi hijrah itu juga difahami di sini dengan maksud bukan hijrah pindahlah, tapi hijrah diri. Sehijrahnya seseorang itu akan menghapuskan apa yang sebelumnya. Kalau dia minum arak, dia hijrah daripada minum arak, barulah dosa minum araknya terhapus. Kalau dia lepas Islam pun dia masih minum arak, dosa minum araknya tidak terhapus. Baik. Wa annal hajja, dan juga haji. Okey, yahdimu ma kana qablah. Dan juga haji itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Macam mana Nabi boleh sebut haji? Telah disyariatkan haji ke belum? Kita kena faham apa beza, apa makna pensyariatan haji, perintah melaksanakan haji. Tetapi haji adalah ibadah yang telah diketahui. Sebab Amr ibn al-As masuk Islam 7 hijrah. Haji dah syariat ke belum? Dah ada kewajipan belum? Belum diperintahkan. Tapi orang Arab tahu tak haji? Tahu. Cuma mereka tak buat. Sebab apa? Belum diperintahkan. Tapi mereka tahu haji sebab mereka tengok di Mekah bagaimana orang buat haji. Jadi sebelum daripada tu, hadis-hadis tentang fadilat haji ni dah datang dah. Dah ada dah. Cumanya bila Nabi sebut tentang rukun Islam, ianya tidak disebut. Kan kadang-kadang bila kita tengok, bila Nabi sebut rukun Islam, satu tak ada, iaitu haji kan. Itu ketika mana haji belum lagi diperintahkan. Tetapi bukan makna sahabat tak tahu. Macam tu. Sama juga hadis ni. Kadang kita akan pelik bila cerita ni nampak dia berlaku ketika mana Amr ibn al-As masuk Islam. Tahunnya bila?
7 hijrah. Sedangkan haji pensyariatannya 9 ataupun 10. Kita nak selesaikan pertembungan itu. Nabi menyatakan, ya, wa annal hajja, dan sesungguhnya haji yahdimu ma kana qablah. Sesungguhnya haji dia juga menghapuskan perkara yang sebelumnya. Tapi sahabat ada tak buat haji sendiri? Tak ada. Antara hikmahnya adalah menunjukkan bahawa urusan agama ni kepatuhan ke atas Nabi SAW. Boleh kalau sahabat nak buat, tapi dia telah mendahului seorang Nabi. Dia telah mendahului Allah dan juga Rasulnya. Macam tu. Sampailah kena tunggu sampailah pensyariatan itu ataupun perintah melaksanakan haji itu bermula. Orang tanyalah, ni saya tambah sikit. Macam mana para sahabat ni boleh buat haji, Nabi tak buat kursus haji? Elok je pula mereka ni haji kan? Okey. Betul, memang tak ada. Nabi masuk Mekah bila masa Nabi buat haji? 4 Zulhijjah Nabi masuk Mekah. Nabi sampai di Mekah 4 Zulhijjah. Semua dah niat belaka dah ni. Semua niat yang ikut Nabi, semua niat di Bir Ali. Masuk Mekah 4 Hijrah. Masa masuk Mekah ni, baru Nabi bagi arahan. Siapa bawa haiwan sembelihan al-hadiyu daripada Madinah, dia jangan tanggalkan ihram dia. Okey? Dia ada 2 pilihan. Sama ada dia nak buat haji atau umrah sekaligus, atau dia nak buat haji saja tapi jangan tanggal ihram. Dia masuk tawaf macam biasa. Okey, lepas tu dia nak sa'i, dia boleh sa'i apa semua. Lepas tu jangan tanggal ihram sehingga hari ke-10 sampai sembelih. Siapa yang bawa hadiyu, termasuklah Nabi. Nabi bawa kambing. Lepas tu Nabi kata siapa tak bawa, okey, dia buat umrah. Nabi kata masuk tawaf, sa'i, lepas tu dia tahallul, lepas tu dia boleh pakai pakaian biasa. Jadi haji apa? Tamat tu. Nampak tak macam Nabi ajar sahabat? Okey. Sebelum tu tak ada Nabi buat kursus. Haji ni ada 3. Ifrad, tamattu', qiran. Tak ada. Hebatnya masa tu kan. Okey, antara sebab dia adalah orang Arab ni mereka bukan tak tahu tentang ibadah haji. Mereka dah ada basic. Haji Nabi ni hanya susun atur semula. Itu kita kena faham. Okey, susun atur semula, termasuklah pada tarikh itu sebenarnya. 1 Zulhijjah itu. Kita kena maklum bahawa haji ni dia dah berubah-ubah dah tarikh dia sebenarnya. Orang ikut orang musyrikin Mekah ni buat dah tak sama pun. Dah berubah-ubah. Memang ada hadis dia. Bermusim sebab mereka dah ubah tarikh mereka sendiri tu. Tarikhnya mereka dah jadi tak sama. Setiap mereka dah tahu dah kabilah ni buat masa ni. Kabilah ni buat masa ni, tapi tak lari jauh lah. Ada yang Zulqaidah dah buat dah. Macam tu, tak sama. Tapi maknanya masa haji Nabi tu memang betul. Tarikhnya itu telah dikembalikan balik, maknanya tarikh itu kepada tarikh yang asal, yauma khuliqas samawati wal ardh, sejak daripada dicipta langit dan bumi itu. Itu buat. Jadi orang Arab sahabat Nabi ni mereka dah ada basic buat haji. Mereka dah tahu dalam musyrikin dulu pun mereka pernah buat. Ada sebahagiannya pernah buat. Jadi cuma susun atur balik. Begini kaedahnya, begini kaedahnya. Mereka dah tahu dah tawaf macam mana. Mustahil orang Mekah tak tahu tawaf macam mana. Tapi cuma Nabi atur balik. Tawaf tu bentuknya macam mana, sunnahnya macam mana. Yang bucu yang kamu nak pegang, bucu asal. Macam tu, Yamani dengan Hajarul Aswad. Gitu. Kemudian Mina, susunannya macam mana, lontar macam mana, macam itulah. Sebab dikatakanlah, yang pernah saya baca juga dalam sirah ni, orang-orang Mekah ni, dia lontar ni, dia kadang lontar macam-macam. Dia bukan hanya batu saja. Dia ikut rasa geram daripada syaitan tu, macam mana tak tahulah. Dia lontar pun pada masa tu ikut macam mana angin dia. Jadi dia rasa nak lontar benda yang lebih besar, dia lontar. Itu. Dan Nabi kata tak ada. Dia bukan, bahkan bukan sebenarnya kalau kita ikut, tak ada riwayat pun kata syaitan diikat di situ. Dia lebih kepada simbolik sahaja. Begitulah. Okey? Baik. Okey, kita sambung balik kisah kita. Wa ma kana ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu. Ya, Ammar menjawab, aku menjawab, sejak saat itu tidak ada orang yang lebih aku cintai dan muliakan di mataku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku tidak mampu menatap beliau kerana kemuliaannya. Dikatakan Ammar ibn al-As ni orang yang dia bila berhadapan dengan Nabi, dia tak boleh tengok Nabi kerana segannya dia pada Nabi. Dia akan tunduk. Okey, nanti kita sama sikit insya-Allah. Baik.
wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lah. Aku tak mampu nak tengok kepada baginda itu kerana kemuliaannya. Begitu. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u ainayya minhu walau muttu ala tilkal hali la rajautu an akuna min ahlil jannah. Bila aku diminta untuk menggambarkan sifat baginda, kata Amr ibn al-As, okey, aku tak mampu nak cerita syama'il lah, cerita Nabi tu. Kalau nak cerita sifat Nabi tu, Amr ibn al-As kata aku tak mampu, sebab aku tak dapat nak tengok pun wajah Nabi tu macam mana. Macam orang nikah lah, Tok Kadi tadi rupanya macam mana, tanya. Kata, tak tahulah sebab aku tak berani nak pandang Tok Kadi. Dia muliakan Tok Kadi, orang nak nikahkan dia, mari buat Tok Kadi boykot dia macam mana? Sudah tak nikah. Kan? Jadi dia tak boleh. Macam itulah, Allahu a'lam. Mungkinnya macam itulah kalau kita nak katakan. Sebab Amr bin As kata mata aku tak mampu untuk melihat kepada Nabi. Sampaikan kalau orang tanya ciri Nabi secara tepat, aku tak boleh nak gambarkan. Ya. Dan jika aku wafat pada masa itu, kata Amr bin As, walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Ya, niscaya aku sangat berharap aku menjadi seorang penghuni syurga. Baik. Sambung. Thumma walina asya'a ma adri ma hali fiha, ya. Kemudian aku melewati suatu masa yang tidak aku fahami bagaimana keadaanku pada ketika itu. Tahu ceritanya? Sebab Amr ibn al-As orang yang terlibat dalam pertembungan Ali dan Muawiyah, dan dia adalah orang kanan, TPM pada masa itu kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Memang orang kanan betul lah kepada Muawiyah, dan memang terlibat. Saya tak nak lanjutkanlah cerita ni sebab ramai dah pun ustaz cerita benda-benda begini. Dan memang Amr ibn al-As ada juga dia terlibat lah. Dan ketika menyelesaikan konflik itu pun Muawiyah tak datang bertemu dengan Ali. Muawiyah hanya hantar Amr ibn al-As, yang Amr ibn al-As pada masa itu bertembung dengan siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Macam tu masanya cerita dia. Okey. Tapi masa Amr ibn al-As, sebab tu kita kena tahulah, tengok daripada ayat Amr ibn al-As ni dia berlaku penyesalan sebenarnya. Kalau kita nampaklah. Okey. Kita tak kata mana pihak yang betul, mana pihak yang benar. Kita mengambil jalan seperti mana Imam Ahmad ambil. Ya, aku tidak mengetahui dan aku tidak mahu membahaskan soal yang mana benar, yang mana tidak benar. Yang paling selamat sahabat tak terlibat, merekalah yang paling benar. Kerana apa? Amr ibn al-As sendiri ketika mana di hari menjelang kewafatannya, beliau menyatakan bahawa apa dia? Thumma walina asya'a ma adri ma hali fiha. Aku terlibat dalam satu keadaan yang aku tak tahu pun keadaan tu macam mana sebenarnya. Itulah kita. So kita balah-balah macam mana pun hari ini mati Allah sekalian, apa pun kita akan sampai juga satu masa yang mana kita mungkin akan menyesali di atas perbuatan, perbalahan, pertembungan kita. Okey, baik. Maka jika aku wafat, fa iza ana muttu fala tashabni naihatun wala nar. Janganlah kalian iringi kepergianku dengan ratapan dengan api. Okey, itu adalah cara jahiliah dululah. Tak semua mereka buat macam tu, orang-orang yang diagungkan. Sebab Amr ibn al-As ni menjadi keagungan orang Syam. Kerana dilihat dia telah berjaya menjadi orang kanan yang sangat cemerlang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, baik. Maka jika aku wafat, janganlah kalian iringi kepergianku dengan ratapan dan juga api. Okey. Jika kalian ingin menguburkanku, fa idza dafantumuni fashunnu alayya turab shanna. Jika kalian hendak menguburkanku, ukurlah jasadku dengan uruklah jasadku dengan tanah, bukan ukur. Ya. Fashunnu alayya turaba shanna. Maksudnya apa? Biar tanah tu kena jasad. Maksudnya macam tu. Sebab kan kalau kita tengok menguburkan ni pun banyak cara kan. Ada cara macam-macam. Ada cara yang ditutup dengan papan lah, macam-macam hari ni kan. Tapi kata Amr ibn As, dia nak bila dia kuburkan tu timbus terus dengan tanah. Begitu. Baik. Ada ke tempat kita yang macam tu? Semua lapik ni kan? Kayu kan? Baik. Okey. Summa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazuru wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi.
Kemudian diamlah sejenak di sekitar kuburanku kira-kira selama unta disembelih dan dibahagikan dagingnya, sehingga aku merasa tenang dengan keberadaan kalian dan aku dapat menjawab pertanyaan para utusan Rabbku, iaitu malaikat. Okey, apa yang Amr ibn al-As buat ni, semua ini bukanlah daripada permintaan beliau semata-mata, tetapi ini adalah apa yang dia dapati daripada perintah Nabi. Sebab tu kalau kita tengok, senang kan, kalau bila kita tengok kebumian yang baik, kebumian yang paling tepat adalah tanah ditimpakan ke atas jasad. Okey, ini tak banyak orang bicarakan bab ni. Maksudnya menggunakan lahat, liang. Dan majoriti orang buat macam itulah pada hari ini, termasuk negara kita, termasuk kalau kita tengok Madinah, semua samalah. Madinah ataupun walaupun dia lapik kayu ke apa, dia lapik ada batu ke apa, tapi maknanya timbus tanah. Itu yang terbaik. Sebab ada tempat tak buat macam tu, macam Mesir. Mesir tak buat macam tu. Mesir dia buat bilik bawah tanah, dia simpan. Dia ada juga yang kebumi macam biasa, tapi ada yang simpan. Sebab orang yang kaya-kaya di Mesir ni, dia beli lot kubur. Dia ada lot kubur. Macam Malaysia dapat lot. Bukan nirvana ni. Tapi dia lot. Ya, dia ada kubur-kubur kalau kita lalu kan. Dia ada kubur, dia ada lot-lot dia lah. Macam tu lah. Malaysia pun, embassy Malaysia pun dapat satu lot juga. Dapat sekarang dah 2 lot kot. Tak tahulah saya balik ni mungkin dah 3 lot ke, sebab orang meninggal masuk kan. Jadi lot-lot ni dia bilik bawah tanah. Jadi macam mana cara dia ke bumi? Dia simpan. Dia masukkan dalam bilik bawah tanah, dia susun. Bila ada jenazah baru, susun sebelah. Ada jenazah baru, susun sebelah. So akan dapat tengok jenazah yang sebelah-sebelah tu. Macam tu. Okey. Jadi begitulah keadaannya. Boleh tak? Boleh. Sebab macam mana pun jenazah ni dia kira simpan lah, simpan dalam tanah. Macam tu. Tapi cara terbaik adalah liang, lahat, timbus. Itu cara yang terbaik. Kemudian memang kan Nabi SAW kata bila setelah selesai ke bumi, berdirilah, dia tak terus pulang kan, berdirilah seketika. Dan Nabi SAW di sana menyampaikan tazkirah. Yang saya fikir alhamdulillah pada hari ini kesedaran tu banyak dah di kalangan masyarakat kita. Ya, dia bukan buat talqin seperti mana yang biasa, tetapi mengambil manfaat tazkirah untuk orang yang hidup. Okey, wallahu alam. Jadi dalam hadis ni, kenapa hadis ni dimuatkan dalam bab seperti mana dinamakan bab ini oleh Al-Hafiz Al-Munziri? Secara jelasnya bahawa ia adalah berkaitan dengan syarat yang diminta oleh Amr ibn al-As, iaitu Islam. Nabi menyatakan Islam, hijrah dan juga haji adalah perkara yang menghapuskan dosa yang lalu. Jelas. Wallahu alam, insya-Allah. Baik, ada soalan? Ya. Dia macam ni sebenarnya. Selepas daripada pengkebumian tu, kita tengok, kalau kita tengok masyarakat kita, dia masyhur dengan satu istilah dipanggil talqin. Okey, talqin ni memang ada dalam Islam. Laqana yulaqinu talqin. Talqin ni makna dia allama yuallimu, makna dia iaitu mengajar. Okey, jadi di manakah tempat talqin yang sebenar? Maksud talqin yang sebenar adalah mengajar orang yang mati dengan kalimah la ilaha illallah. Okey, itu daripada segi maksud sebenar. Dia macam maksud imsak lah yang kita salah faham. Orang kata tak ada imsak. Imsak tu ada, cumanya kita salah faham. Bukan 10 minit sebelum subuh. Imsak tu adalah subuh. Imsak tu subuh. Sebab bila azan subuh, imsak. Imsak makna apa? Tahan. Bila azan subuh, tahanlah diri daripada makan dan minum. Macam tu. Okey. Cuma selepas daripada pengkebumian, wajib tak tazkirah? Tak wajib. Lepas pengkebumian, bila dah selesai kampus, balik terus. Boleh? Boleh. Habis balik terus. Orang buat jenazah Kasim Ahmad kan? Tak payah tak cerita lah. Tapi tak apalah, tuan-tuan cari sendirilah macam mana dia orang buat. Ada orang urus kan Kasim Ahmad? Kasim Ahmad tolak hadis tu. Kan kontroversi kan? Siapa uruskan dia? Jabatan Agama ya? Kedah ke apa? Dia kat KL lah? Dia duduk mana? KL lah? Oh, Allah alam. Sebab dia ada kontroversi kan ketika dia meninggal tu kan. Tak apalah. Jadi kita lepas ke bumi, balik terus.
Boleh, sebab syarat pemurnian telah selesai. Tetapi di sana ada sunnah yang seharusnya tidak ditinggalkan kerana ia adalah satu peluang untuk memberikan peringatan kepada manusia, kepada kita semua. Jadi itulah peluang yang kita nak ambil. Okey. Masyarakat kita maklum, kita ketahui kebanyakannya mereka ada teks talqin. Talqin tu sebahagian teks itu adalah bercakap dengan itu yang problemnya. Kerana bentuk tu bentuk communicate dengan semantik. Orang yang tak pandai tazkirah, bukan semua orang boleh tazkirah, saya akui, bukan semua orang boleh tazkirah. Kadang-kadang sebahagian imam dia pun tak tahu apa nak cakap. Jadi dia tengok teks. Boleh tengok teks tetapi menggunakan kebijaksanaan sendiri. Janganlah kita ubahlah sikit teks tu daripada kita bercakap kepada si mati kepada bercakap kepada orang yang hidup. Dia sunnah. Dia tak wajib tapi dia sunnah. Itu maksud dia lah. Jadi itu je lah. Jadi kalau saya katakan it's okay dia nak gunakan teks tu, tapi make sure kita alter lah sikit. Maknanya kita tak bercakap, bukan kita bercakap dengan si mati tersebut, kerana dia telah selesai. Dia telah selesai. Yalah, tapi dia sebab dalam Islam ni ada benda yang kita kena maklumkan dulu baru kita lakukan. Ada benda yang memang kita secara dakwah, metod dakwahnya kita kena buat bagi orang nampak. Dia memang ada beza. Kan? Ada benda khilaf yang melibatkan mana aula, mana afdal, mana tidak. Yang ini kita kena maklum kepada jemaah. Contoh. Okey, tapi ada perkara yang dia memang apa yang orang buat tu memang lari daripada perintah. Jadi kita kena buat agar orang nampak dan orang bertanya, gitu. Kan? Macam contohnya macam talqin. Talqin ni saya fikirkan benda yang kalau tazkirah selepas kebumian ni benda yang kita nak maklum bila. Kita nak maklum bila kan? Kita terus kalau kita mampu untuk memberikan tazkirah, kita berikan tazkirah, ya. Dan sebenarnya tak memberikan tazkirah tu pun tuan-tuan boleh buat sebenarnya. Allah, dia tak perlu kepada dia bukan khutbah, dia kena ada ayat Quran, kena baca hadis, tak ada. Kan? Tak ingat hadis pun tak apalah. Riwayah bil makna. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Baginda menyebutkan, make sure benda tu sahih lah. Kalau kita pernah dengar kan? Macam tu. Riwayat dengan makna. Boleh, sebagian para ulama membenarkan. Asalkan dia bentuk peringatan. Macam tu. Tak mesti kena ada ayat Quran, kena ada hadis dan sebagainya. Kalau kita ingat, kita baca lah. Kan? Sekurang-kurangnya dia baca kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan? Takut dah ni. Oi ustaz ni, dia tengok ayat tu je dia boleh baca je. Lain tak boleh dah. Okay. Macam tu. Tak apalah. Macam tu. Asalkan dia punya maksud sebenar tu sampai. Macam tu. Saya tak katalah orang yang buat talqin tu dia terjerumus ke dalam bid'ah ke apa, sebab asal dia ada, cuma bentuk dia tu tak kena. Dia bercakap dengan si mati, itu je masalah dia, sehingga menyebabkan sebahagian orang yang dengar tu dia melihat benda tu untuk si mati. Dah lah mati kena tazkirah lagi, nak buat apa? Tak ada. Macam tu. Sepatutnya orang yang hidup itu. Itu je lah, wallahu alam. Tapi kalau kita tengoklah dalam, sebab nak mengubah ni dia perlu kepada kebijaksanaan. Wallahu alam. Saya tempat-tempat yang cerita sikit lah. Selepas sekarang ni ada amalan dia dah dijadualkan. Saya tengok majoriti tempat lepas isyak mesti baca Al-Mulk. Kan. Saya tahu siapa pencetus dia, saya tahu surau mana cetus dan sebagainya. Tapi ialah surau dekat-dekat rumah kita juga ada ramai orang buat. Alhamdulillah ada satu surau tu dia dah berhenti lah. Bahasa saya tegur sikit lah. Saya bagi tahu kita benda ni bagus, tetapi bila dijadualkan begini, mungkin sampai satu masa nanti orang akan tengok adanya sunnah membaca Al-Mulk secara beramai-ramai. Dia akan jadi Yasin malam Jumaat lah. Sama lah. Sampai satu masa 10-20 tahun lagi dia akan jadi macam Yasin malam Jumaat. Kan? Cuma ada orang tanya lah, macam mana Ustaz boleh bagi tahu boleh ni kan? Saya kadang-kadang bila saya masuk satu tempat tu, kadang-kadang kita kuliah lama, kita kita jangan sentuh benda-benda yang sensitif. Kan? Tapi biar kita mengajar ni sampai ke tahap orang trust kat kita, orang percaya. So kita boleh tahu macam mana satu tempat tu dah percaya kat kita ke belum. Bila dia boleh tanya tentang hal kuliah lain kepada kita, maknanya dia percaya.
Dia nak dapat clarify. Kadang-kadang dia ambil masa 2 tahun, 3 tahun macam tu. Masa tu kalau kita bagi tahu sesuatu teguran, insya-Allah mereka lebih mudah terima. Berbandinglah kalau kita masuk-masuk terus hentam kali pertama, memang tak ada lah. Sebab tu kita pun tak, ini bagi saya sebagai seorang penceramah lah, orang yang mengajar, tapi bagi kita juga yang kita duduk dengan sahabat-sahabat kita, tak apa, untuk peringkat permulaan tu dengan karya-karya kita ni, kita buat kawan macam biasa, kita bina kepercayaan ke atas kita dulu. Macam tu. Lama tu bila mereka dah percaya, kita nak beritahu, insya-Allah dia akan jadi lebih mudah. Memang dalam dakwah ni kadang-kadang dia kena ada kesabaran dia lah. Allahu a'lam, insya-Allah. Baik, wallahu a'lam, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran, insya-Allah. Pada minggu hadapan insya-Allah kita kubur kat Mesir, keadaan macam mana? Oh, dia ada lot. Dia lot tu dia buat tembok lah semua, pagar cantik lah. Pagar cantik, lepas tu dia ada pintu masuk. So pintu masuk tu dia tulis lah dharih keluarga siapa, kubur keluarga siapa. Keluarga siapa, lepas tu ada pintu. Buka pintu tu, dia akan ada tangga ke bawah. Dia akan ada tangga ke bawah. So tangga ke bawah tu, dia biasanya tak ada pintu dah ke bawah tu. Dia dah simen, tapi dia simen pakai simen kapur. Faham tak? Maksudnya kalau nak masuk jenazah, dia ketuk je. Dinding tu akan pecah lah. Akan pecah dan terus masuk lah. Masa dia ketuk tu, bau dia akan naik lah. Ya. Tak ada tutup, simpan, susun lah. Susun, baring ramai-ramai. Nampak? Tu kawan saya meninggal tu sakit jantung pukul 3 pagi kan. Meninggal, lepas tu ke bumi malam dia tengok lah. Dalam tu masa tu, kebetulan tu lot kubur baru. Jadi bila lot kubur baru, okey sikit lah bau dia, tak okey juga. 6 orang lebih kurang dalam tu. Dan tu saya nampak lah ada seorang kawan saya yang meninggal dalam lebih kurang setahun lebih lah. Sebelum daripada tu jenazah dia elok lagi. Jenazah dia tak sikit tak rosak kain kafan dia. Memang dia masih ada macam baru letak. Memang saya tengok sendirilah. Yang lain-lain tu dah lepeh, dah kuning, dah hancur lah daging. Dah kompos. Yang tu tak still sama. Macam tu. Jadi bila dia buka tu, nak masuk tu, so kita akan nampak lah jenazah yang, tapi biasa kita tak masuk dah. Yang masuk tu orang Mesir tu saja. Kita dah tak larat dah, dengan bau apa semua dah tak larat. Orang Mesir tu lah. Dia tak pakai apa-apa kat hidung dia. Saya tak tahu dia ada deria ke tidak, tapi dia memang badui lah orang tu pun. Kalau tengok dia pun memang badui lah dia. Tapi dia faham. Masa kawan saya tu meninggal, ada seorang kawan saya bawa pokok apa entah kecil, dia nak cucuk dekat atas kepala tu. Arab tu kan, la haram. Dia bubuh haram terus. Iyalah, kalau cucuk pun itu kan bilik bawah tanah, mana ada matahari, mana ada apa. Dia akan jadi gelap lah. Macam tu kan. Tapi sebab kita dah terbiasa kan pokok berzikir. Jadi kan, habis lah. Tak ada apa lah. Jadi dia tak bagilah, Arab tu tak bagi. Badui pun faham. Dia faham nak bagi. Lepas tu dia simpan. Bila simpan tu dia susun lah sebelah. Bila susun sebelah tu, dah siap apa semua tu. Kan? Apa siap semua, dia terus buat ni. Dia terus ambil balik simen kapur tu. Dia tutup habis lah. Tutup habis. Itulah bau tu tak keluar dah. Lepas tu kita akan buat tazkirah tepi tu lah, atas kubur tu. Macam tu lah. Allahu a'lam. Tapi dia bukan cara yang afdal lah. Allahu a'lam. Tapi sebagai ulama Mesir pertahan benda tu. Tapi yang kita tengok ni hadis ni kata Amr ibn al-As, timpakan di atasku tanah, maknanya liang, lahat, seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Sebab Mesir cara macam tu dia ada tradisi lama dulu. Di zaman Cleopatra apa semua dulu kan tak ke bumi kan. Dia simpan macam tu kan. Macam tu lah. Allahu a'lam. Tak ada, setakat ni tak ada lagi eskalator lah. Tapi ditengoklah yang biasanya yang ada lot-lot macam tu orang kaya lah. Orang-orang kaya dan juga orang-orang yang Hasan al-Banna, kenal Hasan al-Banna? Ikhwan tu kan, dia ada lot dia. Tak tahulah keluarga dia sebab Hasan al-Banna bukan orang kaya, tapi mungkin memang pengikut dia apa semua tu lah. Macam tu. Dan orang tak berani, kita tak berani pergi kubur dia. Masa zaman Husni Mubarak tu tak berani pergi. Sebab dikatakan ada polis-polis SB tunggu situ lah. Dia tengok siapa orang yang sekerap pergi makam Hasan al-Banna ni, kemungkinan dia terpengaruh ikhwan. Masa tu. Allahu a'lam. Okey, tu tambahannya lah. Okey, dah ditanya tu ya? Minat tak ditanya tu? Ya.
Macam mana? Mhm. Alternatif kepada salam. Yang tadi tu. Pertamanya kalau dia menukar lah, dia menukar lafaz, dia menukar salam kepada bentuk salam agama lain kerana memuliakan syiar itu, hukum dia haram. Tetapi kalau dia tukar kepada lafaz lain dalam bentuk penghormatan, sepatutnya dia boleh memberi salam, hukum dia makruh. Dalam bab itu lebih baik dia senyap tidak mengucapkan apa-apa. Daripada dia menggantikan lafaz lain yang sepatutnya dia memberi salam. Kerana kita akan membentuk budaya menghilangkan salam. Dia ditukar kepada lafaz yang lain. Macam mana? Nak jawab ke tak jawab? Kalau dia beri salam kepada kita bukan kerana mempersendakan, memang dia bagi salam kerana kawan, sahabat, dia tahu kita bagi macam tu, kita jawab saja waalaikumsalam, habis. Tanpa kita sambung dengan warahmatullah wabarakatuh. Sebab dia tak Islam lagi, tak ada warahmatullah, tak ada wabarakatuh. Macam tu. Jawab macam biasa je lah. Tapi kalau orang yang memberi salam kerana kita tahu dia mempermain-mainkan sengaja, itu tak wajar dijawab. Macam tu. Kita waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam. Kita kena jawab penuh. Wajib. Seorang Muslim memberi salam secara penuh. Wajib kita jawab penuh. Kita tak boleh jawab kurang. Kita kena jawab sama ataupun lebih. Macam tu. Kalau ada kawan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang tak ada pilihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu. Saya ada kawan dulu seorang Indonesia. Kan, kalau dia call ni, kita tengok naik nama dia kan. Standby lah, memang tahu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh kurang. Dia kena sama ataupun lebih. Macam itulah. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan. Insya-Allah minggu hadapan kita akan kembali kepada syarah yang detail pada setiap hadis ini kerana ada perkara-perkara yang penting insya-Allah kita bahaskan. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.